Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma adrib az-zalimina biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'alaika biman zalama al-ulama ahli sunnati wal jamaa'ah. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbar as-samawati wal ard qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa izzatuka fawqa izzatihim. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a ya jabbar as-samawati wal ard. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh mari duduk mengaji sama-sama di dalam ruangan kita, iaitu sebagai kebiasaan hari Ahad malam Isnin kita akan berjumpa di dalam ruangan pengajian kita, iaitu ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis bagi guru kita, iaitu Syekh Mustafa Adawi hafizahullahu ta'ala. Maka insya-Allah kita nak bicara sedikitlah setelah daripada kita duk kecek tentang iaitu hadis apa nama ni, hadis maudhu'. Hadis maudhu' habis dah. Hadis maudhu' tu siap sedia dah kita bicarakan dia, dan insya-Allah pada hari ni kita nak mari tengok pula tentang hadis hasan. Hadis hasan. Macam manakah kita duk dengar daripada alim ulama kita, dengar daripada pendakwah-pendakwah, dengar daripada tok-tok guru tentang masalah
Katanya hadis tu hadis hasan. Gapo dia hadis hasan? InsyaAllah ta'ala kita akan mari bicara di dalam pengajian kita malam ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam kita nak menututi ilmu pengetahuan, dan berikan kepada kita kekuatan dan kesihatan sama ada maknawi ataupun hissi, dan pohon kepada Allah Jalla wa Ala menjagakan kepada kita ni iman dan Islam, dan hidupan kita selamat jauh daripada bala petaka. Iaitu kita nak mula baca pula soalan yang ke-63. Pasal dia lah, apabila kita duk mengaji ni, ya kau dak habis semata lah. Kau dak habis. Sebab tu lah masa ni kalau kita mengaji ni, insya-Allah sikit habis. Tu habis. InsyaAllah habis. Ya tak ada gapo. Ya soalan semua ni 175 soalan je. Tinggal banyak ni lagi lah. Berapa helai kertas ni lagi. Maka kita tahan dengar lah. Kita sungguh. Satu ahad malam senang, malam ahad, insyaAllah. Satu hari kita habis buku ni. Dan kita akan masuk tajuk-tajuk yang berkenaan atas lagi lah. Tu makna kata cara kita belajar. Jangan kita lepas masa saja. Dan jangan kita pasal gaduh. Bila nak alim, bila lah nak erti, bila lah nak tahu. Tapi kita tak ada bergerak. Ni salah. Salah dalam arti kata kita ni, apa yang kata tak ada tahu cara kita nak menututi belajar macam mana ilmu pengetahuan tu. Soalan yang ke-63, dia kata arifil hadith al-hasan hal yuhtajju bihi. Tok guru tolong bawa data sedikit nak kenanya hadis-hadis hasan macam mana rupa dia, dan adakah hadis hasan itu dibuat hujah dengannya. Buat hujah di sini makna kita nak pegang dengan itu hadis dalam urusan agama kita. Sama ada pegangi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, semualah, dan masalah akhlak. Boleh ke tak boleh? Di situ soalan yang datang mari. Maka Syekh pun nak jawab lah. Kata hadis hasan ini iaitu gapo? Dia jawab dengan cara ringkas. Bahasa dia lah, ulama ni dia kecek tak panjang. Akan tetapi huraian tu, isi kanunnya tu mempunyai banyak. Sebab tu berhajat kepada kita itu kena kupas, dan kita itu kena menjelaskan. Ia kata huwa nafsu ta'rifis sahih. Hadis hasan ni iaitu kena kepada ta'rif hadis as-sahih. Hadis sahih lagu mana, hadis hasan dipinasi dia ta'rifnya macam tu. Hadis sahih makna gano? Makna hadis kita ingat tak ta'rif hadis sahih, iaitu mattasala sanaduhu binaqlil adlid dabit min ghairi syuzuzin wala illah. Makna kata hadis-hadis yang sahih ni iaitu barang yang ittisal. Mattasala sanaduhu, barang yang berhubung sanad. Mana hadis itu pasti kena adanya sanad, dan sanad itu kena berhubung. Berhubung di sini makna macam mana? Maknanya orang ni dengar daripada guru dia dengar daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rupa hadis. Itu rupa kata mattasala sanaduhu binaklin,
binaqlil adlid dhabit, dengan pindahan, bawa datang oleh orang yang bersifat dengan adalah. Apa makna adalah? Yakni orang yang dipercayai, orang tak fasik, orang yang melazimi diri dia dengan urusan agama. Semaya bercukup, kecek tak dusta, maruah dia tak ada punah, dan sebagainya daripada perkara-perkara yang dibilangkan oleh ulama. Ad-dhabit dan dhabit. Apa makna dhabit? Mana ingatan dia itu sempurna molek. Orang royak 100 50 80 80, tak ada tambah, tak ada kurang. Tu mana dhabt. Ingatan dia jelas molek. Min ghairi syuzuzin wala illah, daripada ketiadaan jadi syaz. Syaz ni makna orang yang dipercayai royakkan hadis Nabi SAW, akan tetapi berlawan dengan orang yang lebih dipercayai daripada dia, lebih thiqah daripada dia, maka hukum tu jadi syaz. Dan tidak ada illah. Apa makna illah? Illah ni makna sakit. Asalnya makna sakit, makna perkara yang nak memunahkan hadis, perkara yang nak merosakkan hadis. Seperti orang mudallis, orang yang suka susuk pucuk, jadi hukumkan oleh ulama, kata dia ni mudallis. Orang yang peseng royak gapo ni tak jadi habis, susuk pucuk. Misal kata yang ngaji dengan tok guru nama Muhammad, beberapa hadis, faham tak? Kemudian dia royak kata aku ni ambil hadis. Dia tak ada kata qala hadasana, tak ada kata qala hadasana. Telah mukhabar akan daku oleh guru aku, tak, dia tak kata gitu. Dia kata an Muhammad, daripada tok guru. Maka sengka oleh setengah-setengah daripada manusia, kata ia dengar hadis tu daripada guru dia serta merta. Sedangkan ulama hukum kata dia ni adalah mudallis, suka susuk pucuk. Terkadang dia tak dengar hadis daripada guru. Guru tu guru dia sungguh, akan tetapi dia tak ada dengar kali hadis tu daripada guru dia. Maka dihukumkan ulama kata hadis ni nampak kata sama molek, tapi pada hakikat ada muskilah, ada masalah. Kena pergi tengok kata di manakah orang ni darajat ia setara mana, kena periksa oleh para ulama. Ulama letih nak wari satu hadis kepada kita kata sahih, oh letih. Kena tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, tengok di tengah, tengok atas, tengok bawah, tengok kiri. Oh letih. Bukan tak letih. Nampak tu tak? Tu cara yang ulama kita royak. Maka itu apa panggil? Apabila cukup molek hatu tu sama sana, orang royak pun ada keadilan, ada ingatan kuat, tidak ada syaz, ganjil, dan tidak adanya penyakit-penyakit sebab-sebab yang memunahkan hadis. Maka hukumkan hadis itu hadis yang sahih. Syarat nak jadi 5 syarat semua nak bolehkan jadi hadis tu sahih. Itu dah. Baik. Kemudian apabila ulama kita royak lagu ni dipahamkan oleh orang-orang yang mempunyai akal yang waras, akal yang mempunyai akal yang tidaknya tertutup. Adapun mereka yang tidak ada akal dan tertutupnya cara memikir, itu bukan tepat dia. Yang ilmu itu nak muliakan diri dia, ia tak sesuai. Itu tak? Baik. Kemudian hadis hasan, iaitu apa hadis hasan? Iaitu hadis yang orang panggil kata 5 syarat tu cukup belaka. 5 syarat tu
cukup belaka, dengan tidak ada syak di kalangan ulama. Akan tetapi ulama seumpama Ibnu Hajar dan Az-Zahabi dan lain lagi daripada Baiquni dan lain-lain daripada tu lagi, riwayat kata didabt, diingatan tu khafif. Apa makna khafif? Makna kata bawah sikit, tak serupa dengan gapo, dengan hadis sahih. Kalau hak sahih 100%, kalau hak hasan ni khafif sikit, rengeh sikit. Nampak tu tak? Rengeh sikit. Jadi kalaulah orang kata 70%, 80%, ada gitu. Maka hadis tu apa panggil hadis hasan. Sebab itulah katanya Imam Baiquni rahimahullahu taala, dia kata wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Maknanya hasan ni, hadis hasan ni makna lagu mana? Makna kata sanad dia tu jelas molek, diketahui oleh para ulama molek, ma'ruf. Turqan makna jalan ni dia, turuk dia. Wa ghadat rijaluhu. Apa makna ghadat rijaluhu? Makna kata orang hak riwayat hadis tadi itu rengeh sikit cara ingatan dia. Ingatan dia tu rengeh sikit. Sebab tu dia kata la kas-sahih ishtaharat. Tak seumpama hadis sahih hak masyhur, hak yang terkenal tadi. Itu tak? Tu nak ayat kata orang yang mengaji tu gitu belaka. Semua orang yang mempunyai akal yang waras, sebagai orang yang boleh nak terima ilmu pengetahuan dan boleh nak reti ilmu pengetahuan, kerana ilmu ni cahaya. Ia tak masuk sama sekali kepada orang yang gelap daripada cahaya sama sekali. Maka itu apa yang yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nampak tak? Apa yang dijelaskan oleh para ulama kita daripada apa-apa yang huraikan oleh warasatul anbiya di sini. Maka dia kata huwa nafsu ta'rifis sahih. Kena kepada ta'rif tullah tu. Kena kepada mana? Kena pada ta'rif hak tullah tu. Tak ada jadi kurang. Tidak jadi gapo, tidak jadi kurang. Tu tidak jadi gapo, tidak jadi kurang. Itu makna kata nafsu ta'rifis sahih. Ingat tu dah. Kita ngaji ni daripada cara yang para ulama kita letak mari. Tangga pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Tangga yang keempat, tangga yang lima kata gilah. Malaikat orang yang tak pernah mengaji ya peliklah bagi diri dia. Kita kena sialah dia nak buat gano, dia tak pernah tahu. Nampak tak? Cuma kita ni orang ngaji dah tahu, dah duk ikut tip pengajian dah gak. Masya-Allah. Tak ada gapo lah. Mana kata kada atas semata insya-Allah taala, kerana Tuhan akaknya orang-orang yang mempunyai akal yang waras dan nak terimanya ilmu pengetahuan daripada apa yang dicatat, yang dihurai, yang dijelaskan oleh para ulama Islam kita. Malaikat dia kata illa annahu fi rijalihi man huwa khafifud dhabt. Tu makna kata ta'rif tulah. Ta'rif tulah. Akan tetapi hadis hasan ni rijal makna kan? Makna orang riwayat hadis tadi tu. Makna orang hak bawa hadis mari, bukan mimpi jumpa dengan Nabi dak. Bukan jumpa dengan Nabi hidup-hidup dak. Bukan telefon pergi cari Nabi betul-betul dak sebagaimana dakwah, bukan. Daripada ulama kita hak riwayat mari. Taliyah Bukhari ke, taliyah Muslim ke, taliyah Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasai ke, Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke dan sebagainya. Tu makna rijal. Tu dah. Tu panggil sanad dia tu. Man huwa khafifud dhabt. Mereka yang ingatan dia itu rengeh sikit. Pasal dia dah darajat sahih setinggi-tinggi darajat. Tak gitu? Kemudian hasan bawah sikit.
daripada sahih. Tapi dua ni adalah taknya ulama dalam bahagian hadis yang diterima, yang dimakbul, yang diambil pakai, ambil guna oleh para ulama kita. Tu tak? Ini makna kata kita bercakap dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ataupun orang yang nak terima ilmu pengetahuan. Orang tak saya terima, biarlah, nak buat kan. Kerana apabila ia katukkan diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun dia gitu. Tu tak? Makna kata kita ni kita pakat capur tangan di atas benda yang baik. Ni benar ni terkadang kita berasa kata pelik. Kok mana ulama buat sudah dah gini ni. Panggil ilmu mustalah. Ngajilah dengan mana-mana orang pun cara-cara buku-buku mana lagu ni orang kecek. Pelik kita bukan hujah. Nah, pelik gano boleh kecek lah. Kita tak biasa dengar. Kita tak pernah belajar. Kita tak pernah ngaji. Ya usah pelik. Nampak tu tak? Terkadang benda hak pelik tadi tu memundurkan diri dia. Maka kita jangan tunggu. Jangan tunggu, kita pergi ke depan. Nampak tu tak? Kita pergi hadap ke depan. Illa annahu fi rijalihi man huwa khafifud dhabt. Rengih sikit, ingat dia kurang. Itu dinamakan hadis, apa nama? Hadis hasan. Ada apa? Hadis hasan. Apa yang hadis apa? Hadis hasan. Baik. Lepas tu hadis hasan ni rupa lagu mana? Boleh tak bagi misal satu misal? Sebab tu saya suka kepada orang mengaji ni ada buk untuk buat tanda. Tak ada, ulai daripada rakaman kita ni. Ulai. Lepas tu kita dengar balik pula. Tapi hak molek tanda. Karena ini panggil pengajian yang berharga pada diri kita. Saya usaha nak warinya misal-misal dan contoh-contoh dan syarat-syarat dan rukun-rukun yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis tentang mustalahil hadis. Itu tak? Tu dia. Misalnya kita nak wari misal. Apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi ada sunan dia. Kita tak bawa data sini sunan lah, kita tak bawa data. Memang kita warilah hadis. Imam Tirmizi kata cara kita nak baca hadis, anda kita kata qala al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Qutaibah. Berkatanya Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala telah berkata ia Imam Tirmizi itu ia katakan haddatsana Qutaibah. Kalau tulis dalam hadis terkadang waris sana gitu. Nampak dah tu? Sana. Tu jangan baca sana tak boleh. Orang tak pernah mengaji hadis kerana apa? Kerana dia katuk diri dia. Kerana dia katuk diri dia nak mengaji hadis takut jadi jumpa dengan Nabi. Alaihi salatu wassalam. Dia nak belah hak dia tadi tu dia tak saya mengaji. Payah baca agama. Qala sana. Dia baca gitu. Sebab tulis lagu tu. Dah orang tak baca lah tu. Tidak ada ulama hadis dalam dunia ni baca umpama tu, tak ada. Semua baca orang panggil rumus. Ringkasan daripada tulisan para ulama kena baca qala haddatsana. Kalau na saja qala akhbarana. Cukup tu. Sebab tu kena berguru. Maka kita orang yang berguru juga. Nampak tu tak? Kita boleh baca kena. Sebab tu kita tu kena buka diri kita. Jangan kita tutup diri kita, buka. Nampak tu tak? Buka. Kerana apa? Kerana langit ni luas, jangan duduk luas purung. Tu nak kita faham. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Makna kata Imam Qutaibah sebagai guru bagi Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka Qutaibah yang ada guru dia nama Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Dan ad-Dubai ni kata an Abi Imran al-Jawni. Daripada Abi Imran al-Jawni. Abi Imran ni ambil dana, ambil pada guru dia. An Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari. Tu Abi Musa al-Jawni ni ambil daripada tok guru dia nama Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari.
Qala, maka katanya Abu Bakar anak Abi Musa al-Ash'ari, qala sami'tu abi, aku dengar ayah aku. Abu Bakar ni kata dengar ayah dia biar Abu Musa al-Ash'ari kata dia dengar tu adik itu bihadratil adu, ketika ayah dia itu duk nak mempertahankan agama, duk depan dengan seteru. Makna kata ayah dia cerita, kata masa Nabi kata hadis kita lagi akan dengar ni, buat kami duduk depan daripada seteru orang yang bukan Islam untuk nak jaga agama. Yaqul, maka katanya Abu Musa al-Ash'ari riwayat kepada anak dia Abu Bakar. Katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan inna abwabal jannati tahta dhilal suyuf, sesungguhnya pintu-pintu syurga di bawah zilal. Apa makna zilal? Makna bayangan pedang-pedang. Makna kita gunakan pedang tadi itu untuk menjagakan agama. Ni hadis Nabi SAW. Itu tak ni hadis Nabi SAW. Maka kita tak nak masuk pada makna dia dengan cara detail, dengan cara makna kata berpanjang yang lebar situ dah. Kita nak tengoknya di mana diisi kandungnya. Itu di diri hadis. Lagu mana ulama hukum. Qala Tirmizi rahimahullah, maka Imam Tirmizi dia riwayat hadis ni, keistimewaan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi apabila dia riwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawa datang hukum. Maka kita ni nak riwayat hukum daripada Imam Tirmizi, nak riwayat hadis pada Imam Tirmizi, jangan terlupa hukum. Tengok atas bawah tu Imam Tirmizi hukum macam mana. Al-Imam Tirmizi rahimahullah hukum macam mana. Kita ambil tu atas riwayat. Supaya apa? Supaya nak melepaskan zimmah kita, tanggungan jawab kita depan Allah Subhanahu wa taala. Ambil ayat dah hukum setara mana. Tak mau nak ayat tak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat geng gitu dengan tidak adanya pia ayat hadis ni dan hukum hadis ni duk darajat mana. Dengan dakwa kata kita nak mengajar kepada masyarakat orang awam, tak, bukan lagu tu. Sebab apa? Sebab ulama dia beri amaran kata, orang yang nak jadinya warasatul anbiya, pastilah kamu itu jaga dalam masalah nak nakalkan perkataan nisbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kena ayat kata ulama mana bawa mari hadis ni, duk mana dan hukum setara mana. Apa ulama tak syarat lagu tu? Kerana nak jaga. Jaga daripada mana? Jaga daripada a'immatul mudillin. Mereka yang nak cari habuai dalam agama kita. Tak kira daripada orang bukan Islam ataupun orang hak pura-pura Islam ataupun orang macam mana pun, kena jaga. Nampak tu tak? Bukan terkadang kita pakai yang masalah ni, kita pakai duduk dalam rumah pun kita pakai tutup mulut kita, hidung kita ni. Bukan mana kata kita tak harap kepada anak cucu kita. Tak. Kita nak jaga diri dia, nak jaga diri kita. Itu panggil kata comel. Kita bawa hadis mari daripada ulama, rakyat tak ulama rakyat hadis ni dalam kitab ni, hukum lagu ni hak ulama rakyat. Lepas diri kita daripada tanggungan. Orang hak dengar pepuas hati. Kata kita ni ahli ilmu sungguh, yang beramanah dengan ilmu. Yang macam tu. Itu cara masalah kita nak menyampaikan hadis kepada umat Islam. Maka katanya qala Tirmizi rahimahullahu taala, hadzal hadisul hasan gharib. Ini hadis ni panggil hadis hasan gharib. Imam Tirmizi hukum, ya, Imam Tirmizi hukum. Patut lagu mana? Kenapakah Imam Tirmizi hukum kata hadis ni hadis hasan? Karena ulama periksa kata rijaluhu thiqat illa Ja'far. Malaikat Ja'far ibni Sulaiman ad-Dubai tadi, fa innahu hasanul hadis, dia ada darajat hasanul hadis. Sebab itulah ada diri dia hadis tu daripada hak nak jadi sahih turun duk bawah jadi sikit daripada darajat sahih kepada hasan. Ni hasan li zatihi. Ni panggil apa? Hasan li zatihi. Ha ni.
Nawi kita sebagai orang Islam, walaupun kita belajar tak banyak, tetapi kita mengaji umpama ni, diri kita selamat. Selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada kita pergi pakai hadis hak bukan hadis. Nampak tu tak? Terkadang kalau kita tak mengaji umpama ni, kita tengok kata di hadis berlaku. Ikut siapa wari hadis Nabi. Lah bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Sebab tu pasti kita kena gapo? Pasti kita kena tengok ujian dia jelas. Nampak? Pasti kena jalan mengikut para ulama kita. Ni bagi mereka yang mempunyai ilmu yang nak terima ilmu. Orang yang punya ilmu yang nak terima ilmu yang lain. Terkadang ada ilmu pergi kata. Nampak tu tak? Dia lagu tu. Terkadang tak salah terima ilmu. Ada juga. Terkadang nak terima daripada kumpul hak lain, tak terima. Ya ada juga lagu tu. Ia menyakit banyak. Nah, manusia ni yang menyakit banyak. Kayak gitu, kayak gini bahasa dia. Cuma kita tak hendak jadi bubuh di dalam akal fikiran, jadi teruk-teruk tak salah. Nah, kita pergi hadap ke depan. Insya-Allah taala banyak lagi mereka yang nak terimanya kebenaran. Wa yuhtajju bihi, dan hadis hasan ni dia buat hujah dengan dia. Hadis hasan boleh kita buat hujah dengan dia. Boleh buat hujah dengan dia. Dia kata, ulama hak kata. Nampak tu tak? Sebab itulah ilmu mustalah bukan ilmu yang sekadar kita nak taruh di dalam kitab. Tak. Ada kitab mustalah dalam maktabah kita, dalam rumah kita, di tempat perbacaan kita dan situ di sini madrasah kan. Ada. Kan tetapi kita tak guna dia. Terima ilmu daripada ilmu. Kerana mustalah ni adalah antivirus. Tak besar sekali. Virus ni apa? Virus hadis palsu. Hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu tak? Itu dia. Ni bagi mereka yang dok ikuti kita, habis dah soalan yang ke berapa? 93. Soalan yang ke 93. InsyaAllah kita nak tengok soalan yang ke 94 pula. Ia kata, bimadha yarmuzu li khafif ad-dabt fi at-taqrib, yakni taqrib at-tahzib. Dengan apakah? Makna dengan isyarat apakah ulama itu meletakkan perkataan apa yang ulama sebut di dalam kitab Taqrib at-Tahzib untuk nak isyarat kata orang tu orang rawi tu orang riwayat hadis tu darajat dia hadis hasan. Kitab apa? Kitab Taqrib at-Tahzib. Tengaji dah kan kitab Taqrib at-Tahzib. Sebuah iaitu kitab ni. Ni kitab ni. Kitab Taqrib at-Tahzib. Ni kitab Taqrib at-Tahzib. Bagi dia, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bagi Imam Ibn Hajar, kita orang nak ngaji hadis kena carilah. Pergi di maktabah-maktabah cari kitab Taqrib. Nah, cari kitab Taqrib. Kalau orang ngaji hadis sungguh je kena tengok semua supaya nak ingat nama-nama orang. Dalam ni orang panggil rawi-rawi hadis di dalam kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Ni duk sini. Rawi semua tu duk sini. Darajat setara mana. Pak ulama buat apa? Buat nak taruh kepada anak cucu supaya nak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak periksa. Tak ke Bukhari wa aridah hadis dalam sahih dia, Muslim wa aridah hadis dalam sahih dia, Tirmizi wa aridah dalam Sunan, Abu Daud dan sebagainya. Kenapa Ibn Hajar Asqalani orang korong yang ke-9 ni tulis pula kitab ni? Kerana setiap masa, setiap zaman wajib kita kena jaga ilmu. Sebab ilmu kau duk turun. Masa Bukhari tak apalah, tak ada, biarlah boleh nak royak kata hadis. Hak plesu tu hadis. Mari kemudian ni pasti kena ada buku lagu ni. Nak jaga kata ni jala, ni bukan, ni jala, ni bukan.
Bukan makna kata kita duk hukum sendiri sebagaimana sangka buruk oleh setengah-setengah mereka yang tidak mempunyai cara memikir yang molek tadi itu. Bukan. Semua ulama yang buat mari siap sedia belaka. Cuma kita ambil mai guna ilmu hak ulama kita buat tu ya. Nampak tu tak? Tu tepat yang nak kita reti dan faham dan jelas tentang masalah. Maka jawabnya, yurmazu li khafifi ad-dabti bi ramzin, makna diberikan isyarat bagi rawi yang rengeh sikit, ingatan dia dengan isyarat tunjukkan kata kana saduq. Apabila kita dengar di dalam ataupun kita dengar daripada ulama-ulama kita bercakap orang tu rawi tu saduq, ataupun kita buka kitab takrib sendiri tengok kata ulama hukum kata saduq, maka ulama tu ya tak darajat kalimah saduq tadi itu dengan cara ghalib lah. Kita tak ada masuk dengan cara halusi lagi, dengan cara ghalib tu makna isyarat kata ingatan dia itu tak sampai darajat hadis hak sahih. Hadis sahih makna duduk di siqah. Nampak tu tak? Bawah sikit saduq. Yang kedua daripada perkataan hak ulama nak isyarat kata orang ni apabila ada perkataan ni tanda di dalam kitab takrib ini terutama hadis tu orang melalui dia, hadis melalui orang tu darajat dia duduk sekadar hasan. Mula-mula tu duduk sekadar tu. Tu tak? Dia apa? La ba'sa bihi. La ba'sa bihi, tak mengapa dengan orang tu. Tak mengapa dengan orang tu. Tak tu? Tu dia. Ataupun perkataan bunyi kata saduq yahim. Ya benar, tetapi ada wahai sikit-sikit. Saduq yahim. Maka perkataan lagu tu menunjuk oleh ulama kita apabila ulama iaitu Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Taqribut Tahzib, menunjuk kata orang tu khafifid dabt, ingatan dia rengeh sikit, bawah sikit daripada orang hak siqah, orang hak sahih. Ke tak? Hani nak kita faham. Ulama ya kecek, ya kecek lah. Tetapi kita nak faham, ulama kecek lagu ni yang nak macam mana? Terkadang kita tak faham. Saduq, reti lah. Bukan kamu tahulah, tapi maksud hak dia nak tu gapo. Sebab tu kena berguru. Nampak tu tak? Kena berguru dengan alim ulama kita supaya nakwi kita itu jelas, tahu dengan cara betul hendak ki apa yang dituliskan oleh para ulama kita. Tu tak? Tu makna kata apa nama ni, iaitu perkataan-perkataan yang menunjuk kata orang tu khafifid dabt. Saduq la ba'sa bihi, saduq yahim. Tu tak? Ini bagi tiga. Itu pembahasan tentang hadis hasan ini banyaklah. Kita kena belajar lepas pada ni lah pula. Tapi banyak bukan makna kata kita tak boleh nak faham, tak boleh nak tahu dah. Ya pasal dia kita beli beras mai seguni, takkan kita nak makan sekali gu habis. Dah. Kerana beli banyak tu lalu. Pasal dia cara beli lagu tu. Tapi dengan boleh kita taruh. Kita buat sikit. Itu anak kata perkara yang jadi manfaat bagi kita. Cara mengaji yang kena gi dengan apa nama? Gi dengan cara. Jangan kita gi dengan tidak ada cara. Nah, tu perkara-perkara yang nak kita tahu situ. Kemudian pula soalan yang ke-65. Soalan yang ke-65. Orang tanya, Tok Guru kata manil ladzi adkhala istilah al-hasan.
siapakah mereka yang memasukkan akan istilah-istilah hadis hasan. Kita faham kan ulama apabila dia sebut lagu ni, faham kata masa dulu tu masyhur hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis sahih makna diterima. Hadis makbul orang panggil. Hadis dhaif orang panggil hadis tak diterima, orang panggil hadis mardud. Dia duduk situ. Walaupun dhaif hak tak ada jadi berat sangat, boleh kita tolong dia dengan syawahid dan mutaba'at. Lagi kita akan cakap nak akad dia daripada dhaif hak biasa kepada hasan li ghairihi. Tetapi jangan kita terpedaya dengan qawaid hak umum. Tetapi orang yang tidak adanya amanah di dalam masalah menyampaikan hukum agama, bawa datang hadis dhaif jiddan untuk nak buat hujah di bawah kata hadis dhaif, kalau dhaif sikit tak apa dalam masalah fadail amal. Kena beringat. Perkataan dia itu betul molek dengan kawaid ulama. Akan tetapi isi yang bawa datang itu jauh sangat daripada apa hak ulama kata. Maaflah nah. Kita nak sebut dengan cara untuk buat jadi misal. Seumpama hadis sapu muka lepas semaya. Hadis tu adalah hadis dhaifun jiddan. Hadis apa? Hadis dhaifun jiddan. Hadis dhaif jiddan. Tak boleh nak hujah. Jangan kata masalah ibadat bab fadail a'mal pun tak boleh. Tu tak? Tu dia. Pia yang kata, orang yang tak tahu, dia kata apa nama, orang kecek tu tak tahulah. Apabila orang yang tak tahu ni, mana kata dia berasa nak marah lah kerana dia tak tahu. Kita kena sial lah dia. Dia tak tahu nak buat kan tu. Supaya orang sakit, dia berada walaupun doktor, walaupun bomo nak berobat dia berada, dia berasa dia. Itu panggil sunnatullah. Nampak tak? Itu panggil sunnatullah yang Allah Ta'ala pelakukan itu adanya di atas dunia ni. Hak kata tu iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Bukan Ammar. Ammar ni orang royak dalam kitab Nata'ijul Afkar fi Takhrijil Ahadisil Azkar. Dia kata mari gitu. Maka orang apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan, dia boleh terima. Tapi kalau orang tak tahu, lagu mana, hanya gitu. Pasal dia nak nyanyi kat dia je. Ya sekadar tu, nak buat kan. Dia kena ngaji lagi, dia kena tahu lagi, dia kena cari lagi. Pasal dia. Orang lemah. Tak berak. Daif. Nampak tu tak? Tu soalan gitu hadis. Adapun hadis yang daif tetapi khafif. Apa makna khafif? Makna kata boleh kita amal lah dalam bab fadail amal. Seumpama hadis-hadis yang sakut paut dengan fadilat zikir ke, fadilat baca Quran ke, fadilat semaya ke, tak apa. Selama mana ia duduk bawah apa nama kaedah asal daripada agama, tak apa. Tapi kalau nak buat jadi dia sebagai asas, tak boleh pula. Itu kena ngaji bab dia lah, suku lah pula. Nampak tu tak? Bab dia lah pula situ. Jadi terkadang orang kita learn ini mengaji tak ada sungguh mana. Tapi dok tengok orang mengaji tak mengaji. Ya Allah, hak ni panggil kata bala petaka yang berlaku di akhir zaman. Terkadang pandai kata tak ada pun apa nama apa yang kata buat kaji ke apa dak.
Pandai nak kata, seolah kata ya kata tu seolah kata apa nama apa yang kata dak merugikan amalan diri dia sendiri. Pandai tuduh, pandai kata, pandai mengejek, pandainya tu. Akhir sekali kelak tidur, tak ada apa. Buat kaji ya tambah ke dak. Sebab tu banyak. Orang panggil penyakit tu banyak. Nah, penyakit tu banyak. Pastilah kena pakai orang panggil kata vaksin banyak sikit. Nak halaukan kegelapan, kejahilan itu tubik daripada seseorang tu, ia kena pakai masa. Nampak tu tak? Ia kena pakai masa. Maka hadis zaman dulu pecah dua, sebagaimana royak lah. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Maka tiba-tiba ulama kecek pula. Di sana ada hadis hasan. Biarkah yang cakap dengan cara besar-besar yang bawa istilah ni mari untuk nak menegak kata di sana ada hadis hasan? Jawabnya iaitu Imam At-Tirmizi, huwa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Iaitu Imam At-Tirmizi. Walaupun belum daripada Imam Tirmizi cakap dah dengan cakapan hasan, seumpama Imam Al-Bukhari, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Akan tetapi Imam Tirmizi ni dia mari tak kaedah nak menjelaskan kepada umat manusia, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata di sana ada hadis hasan. Bawanya istilah mari, syarah mari, bawa contoh-contoh hadis hasan mari dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita sebagai orang belajar tu kena bukalah cara memikir. Kita juga yang katuk dan kita juga akan buka. Tuhan tak buka kalau kita tak mau nak buka. Supaya Tuhan tak wi taubat, tak wi maaf wi kalau kita tak semak, tak se taubat, tak se minta apa, tak se maaf. Tak se minta maaf, Tuhan tak wi maaf. Kita katuk diri kita, orang dok royak, kita kata dia ni gitu lagi ni. Kita tak ada mengaji mula lagi. Nampak tak? Dengan cara-cara orang duk royak, orang duk cuba buka dengan cara molek, betul buat kaji ya tambah. Okey. Sungguh kata sungguh ya jumpa ngah kebenaran. Duk seumpama Sulaiman Al-Farisi. Sulaiman Al-Farisi berapa darajat dia nak boleh jumpa dengan Islam? Mari pada agama tu ya gitu. Dah tu. Jangan pesen kata kita ni Islam seumpama bitaqah syakhsiyah. Islam aku lagu ni. Tak, ya ilmu tu bukan sekadar tu. Kalaulah ilmu kita keluar tubik daripada ibu perut ibu kita ni pandai banyak tu kak. Ulama-ulama kita tak payah nak buat tempat mengaji belajar. Pandai banyak tu. Dah. Nampak tu tak? Tu dia. Dan ilmu ni terkadang orang alim nahu tapi hadis dia tak tahu. Terkadang alim hadis tapi nahu tak tahu. Boleh sekadar-sekadar gitu. Ya ada. Bukan mana kata kita orang ni boleh belaka, 100 belaka. Ya tak ada. 100 belaka ni orang zaman kita ni tak ada. Ulum tafsir pun duk dia, hadis pun duk dia, nahu sarah pun duk dia, balaghah pun duk dia. 100 belaka. Kecek boleh lah. Akan tetapi pada hakikat tu dia kena tengok pula sekali lagi. Nah, kena tengok pula sekali lagi. Sebab orang alim tu juga yang nak beri hukumnya. Nampak? Sebab tu hari ni kita kecek di dalam takhassuh hak molek sekali. Kecek dalam midah hak kita. Ngaji kok fiqh, kecek fiqh. Nampak tu tak? Tu dia. Ngaji kok hadis, kecek kok hadis. Tu tak? Tu hak lain-lain tu tek-tek gitu tak sah duk jadi apa yang kata wak seumpama ahli dia lah, lepas kepada ahli dia. Dan saya seru pada ahli-ahli tu, terutama orang sunnah kita ni, tunailah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab ilmu dengan sungguh-sungguh. Fahamkan masyarakat sungguh-sungguh. Karena itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu sebagai soalan yang ke-65
dan jawapan dia kita pun telah bawa datang mari dah di sini. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian apakah soalan 90 ni? Ma syurutut Tirmizi lil Hasan? Apakah syarat Imam Tirmizi bagi hadis hasan? Syarat yang macam mana? Syarat Imam Tirmizi nak boleh kata hadis tu hasan tu macam mana? Bukan mana kata ia kata hasan dengan tidak ada syarat. Dah. Ada syarat dia. Macam mana syarat dia tu? Nak kita tahu kata syarat nak boleh email tu hukum kata hasan, kita ambil hukum daripada dia, syarat macam mana? Awak apa boleh nak tahu syarat? Sebab nak tahu kata sah tak sah. Nampak je tak? Tu syarat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala bagi hadis hasan. Jawab dengan molek berarti baik. Ia kata syurutut Tirmizi lil hukmi bil hasan wa hiya, syarat-syarat Imam Tirmizi bagi dia tu nak menghukumkan hadis dengan kata hadis tu hasan, gapo ratik? Nak boleh royak atas hadis tu hadis hasan, ada gapo ratik? Dengan molek berarti baik. Supaya kita ni jadi lepas daripada kita ni taklid. Orang yang buat amal dengan ittiba', dengan ikut alasan, tak sama darajat dia di sisi Allah Ta'ala dengan orang yang buat amal dengan cara taklid. Nampak tu tak? Taklid makna kata kita terima pendapat dengan ketiadaan kita tahu. Kata mari dan hadis sahih, sahih. Tak apa dah lah sekadar tu, tetapi kita nak akad darajat. Tak kira kita nak mengaji pak tulah sama, nak akad darajat. Sebab itulah ulama tulis kitab mustalah kepada kita ni. Tulis untuk nak kita belajar, bukan tulis untuk nak taruh hiasi. Bukan. Terkadang ada kitab Tadribur Rawi, ada kitab Ulumul Hadis bagi Ibnu Katsir, ada Muqidhah bagi Zahabi, ada Muqaddimah bagi Ibnu Salah, ada Kifayah bagi Khatib Al-Baghdadi, ada kitab Markhal bagi Imam Hakim Naisaburi, dan sebagainya daripada kitab-kitab mustalahil hadis yang ulama kita tulis dan ulama kita syarah dan ulama kita menjelaskan kepada ummah. Kita tak ada ambil faedah daripada apa ulama kita tulis, apa ulama kita syarah. Dengan gapo? Dengan dakwaan kata kita tak kuasa nak mengaji. Tak. Kalaulah tak kuasa kita nak mengaji, belajar dan nak faham daripada perkataan ulama kita, apa ulama kita tulis nak siapa? Ni kita nak kecek orang mengaji juga. Kalau kita tak ada mengaji langsung, sekurang-kurangnya kita kena tahu dengan cara sikit. Jangan kita tak padalah ambo nak baca Quran. Awak apa? Kerana Quran bahasa Arab, ambo tak ada masa nak mengaji. Sungguh tak ada masa, kita turut ikut tengok. Yang saya tengok sendiri dengan mata, orang kata ambo tak ada masa nak baca Quran, ambo tak pandai. Masa saya tak ada. Kita tengok ia mensia-siakan masa. Mai perkara-perkara yang melalaikan diri dia. Daripada burung, daripada tu, daripada ni. Ada masa tu. Tak lepas menjawablah ni depan Tuhan ni. Jawab dapat tok guru tak apalah, tok guru nak buat kerana boleh, sebab tok guru tak ada pergi pahala dosa, seksa dan balasan dak. Tapi Tuhan kita awak kecek lagu tu nak pergi nak pergi dalih ngaya tak leh tu. Nampak tu tak? Sebab tu jangan kita buat mudah-mudahlah. Masalah belajar ni jangan, nampak tu tak? Jangan kita buat mudah-mudah. Dia kata syurutut Tirmizi lil hukmi bil hasan hiya alla yakuna fi isnadihi muttaham bil kadhib, muttahamun bil kadhib, bahawa tidak ada di dalam sanad tu mana kata sanad hadis orang yang dikena tuduh dengan dusta.
Muttaham bil kazib mana lagu mana? Ulama Yawi apa nama huraya sedikit, iaitu muttaham bil kazib Yawi dhabit. Nawi kita ni ulama buat belaka tolong colek wi kita. Nah, tolong menjelaskan bagi kita. Ulama kata muttaham bil kadzib ni setinggi-tinggi darajat yang nak letak di atas orang yang kita tak boleh nak terima hadis daripadanya. A'la alfazil jarh. Jarh maknanya nak mencelakan. Lafaz ni orang panggil lafaz mencelakan. Sesiapa yang kena hukumkan oleh ulama dengan ining perkataan, maka hadis dia itu tak boleh kita nak tulis dan tak boleh kita nak buat menyaksi, tak boleh kita nak ambil buat pakar. Pia kata umpama ni, iaitu setengah daripadanya Imam Suyuti dan Imam Al-Iraqi dan lain-lain daripada tu. Nampak tak? Ni kita nak tahu. Kata, mula-mula sekali Imam Tirmizi kata, jangan, dia buat syarat lah, kata nak boleh hukum atas hadis tu hasan, jangan ada di dalam sanad tu mereka yang dikena tuduh dengan dusta. Tak boleh. Lepas tu kalau kazab, orang dusta, tu kau teruk lagi. Nah, kalau kena hak tu juga, tak kena apa dah lah. Hadis tu baik jadi maudhu'. Dia pelesu. Tu ulama ya tak. Untuk nawi kita itu jalan ikut. Bukan tak untuk nawi kita tak pakar. Tak. Bukan lagu tu. Tu tak? Tu. Itu apa yang kata setengah daripadanya. Muttaham bil kadzib. Saya hidup biasa tengoklah dengan cara kita ni masa duk mengaji dengan guru-guru. Kita biasa tengok dalam kitab Takrib Tahzib ni, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia hukum 3 orang. Ibn Hajar hukum 3 orang daripada orang yang meriwayatkan hadis, kata muttaham bil kadzib. Dia salah satu daripadanya iaitu salah satu daripadanya Ismail ibnu Yahya Asy-Syaibani. Mula-mula sekali. Nama apa? Ismail bin Yahya Asy-Syaibani. Rakam terjemah 494. Hak ada ni lah, takrib hak ada ni dari Ibn Rajab. Dan yang kedua, namanya Muhammad Ibni Muhammad Al-Kalbi Abin Nadr Al-Kufi. Muhammad Al-Kalbi Abi Nadr Al-Kufi dihukumkan oleh Imam Ibn Hajar kata muttaham bil kadzib. Rakam terjemah 5,901. Seorang lagi yang ketiga-tiga orang ni Ibn Hajar hukum dalam kitab Takrib. Dalam ni beribu-ribu orang, tapi 3 orang yang kena hukum muttaham bil kadzib. Pia hukum, Ibn Hajar hukum. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hukum. Yang ketiga Muhammad Ibn Marwan As-Suddi. Muhammad Ibn Marwan As-Suddi dihukumkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab ni, kata muttaham bil kadzib. Rakam terjemah 1284. Siapa dia ada tenaga, pergi balik tengok. Nah, pergi buka tengok di dalam kitab At-Takrib. Maka syarat mula-mula nak boleh hukum hadis itu hasan, jangan ada orang-orang umpama kita sebut tadi. Kerana mereka itu dihukumkan oleh ulama kata muttaham bil kadzib. Orang yang dikena cela, kata dia ini adalah orang yang dusta. Dusta iaitu dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat hak yang disyarahkan oleh ulama tu banyak lagi lah tentang masalah tu. Cuma kita ingat dulu. Tengah ngaji mula-mula ni, Imam Tirmizi nak boleh hukum kata hadis tu hasan, pasti hadis tu mereka yang riwayat
letaknya dihukumkan oleh ulama kata muttaham bil kazib. Duduk situ dulu mula-mula. Nah, duduk situ dulu mula-mula. Mula-mula darajat ni kita sebagai orang-orang mula-mula nak ngaji. Saya yakin kata orang kita ni suka nak ngaji ilmu mustalahil hadis. Kerana nak tahu. Tapi jangan gaduh. Dalam arti kata kita nak mengeluarkan hukum. Jangan. Kerana kita duduk darajat ula mula-mula. Tak boleh. Jangan gaduh. Kita tak mahu nak kita ni jadi gaduh belum daripada masa dia. Dan hukum hak kita ni kita nak jalan mengikut para ulama kita jalan. Dalam arti kata kita gi mengikut ulama dengan alasan. Ulama kecek gini kita faham. Ulama kata gini kita reti. Bukan makna tak ulama kata gitu, ulama kata gitu, ulama kata gitu. Sekadar tu. Tak, itu bukan makna kata darajat orang yang belajar mengaji. Tak. Kita nak menjadikan kita sebagai orang ittiba', mana kita pergi dengan alasan. Dan kita kena hormat terhadap para ulama kita, walaupun terkadang ulama kita tu ya adalah tepat yang dia itu gelicir dan sebagainya, tetapi jangan kita itu caci dan hina terhadap para ulama kita. Tak boleh. Itu dah. Itu dia. Yang kedua, alla yakuna syadzan. Yang kedua, janganlah syarat tu syarat nak boleh jadi hadis hasan tadi tu ada orang syaz. Ada orang yang dihukumkan ulama kata syaz. Apa? Kerana ia riwayat hadis menyalahi dengan orang yang lebih thiqah daripadanya. Lebih dipercayai daripadanya. Ini tak boleh. Ni syarat. Kita jangan riwayat hadis. Ni, Imam Tirmizi kita jangan riwayat hadis walaupun dia kita thiqah menyalahi dengan orang yang lebih thiqah daripadanya. Rupa seumpama misal kita nak misawin apa? Di antara Imam Tirmizi dengan Imam Bukhari, benda tak berlaku pun tapi nak win apa? Mananya hebat di antara dua ni? Tak syak dah kata Bukhari. Imam Tirmizi bawah. Siqah tak Imam Tirmizi? Siqah. Fardu kata. Sebagai misal. Nah, sebagai kita nak buat contoh, nak mendekatkan cara fahamnya kita. Fardu kata Imam Tirmizi riwayat hadis menyalahi Imam Bukhari. Maka hadis tu orang panggil hadis syaz. Nampak tak hadis tu panggil hadis? Hadis syaz. Itu tak? Hadis tu panggil hadis syaz. Maka Imam Tirmizi kata tak boleh. Nak boleh jadi hadis hasan, tak boleh hadis syaz. Yang ketiga, ayyurwa min ghairi wajhin. Bahawa diriwayat daripada banyak-banyak jalan, bukan satu jalan. Makna sanad tu hadis banyak orang hak riwayat. Mula daripada sahabat tu lagi. Makna kata boleh nak jadi hadis hasan, pasti kena sahabat tu 2 orang, 3 orang, 4 orang riwayat. Dan tambah nak tular. Betul tabi'in turun lagi. Tabi'in turun lagi. 3 darajat ni lah. Makna kata kena ramai orang sikit. Misal lagu mana? Misal kata ayyurwa min ghairi wajhin tu. Misal lah mana? Misal contoh macam mana? Dia kata ma akhrajahu Tirmizi. Barang yang telah mengeluarkan dia oleh Imam Tirmizi. Barang yang mengeluar akan dia oleh Imam Tirmizi daripada jalannya Syu'bah, daripada Asim ibni Ubaidillah, daripada Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah, daripada ayahnya Amir ibni Rabi'ah tu. Nah, daripada ayahnya Rabi'ah, jalannya mana? Jalannya Syu'bah, daripada Asim ibni Ubaidillah, daripada Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah, dan Ubaidillah ibni Amir daripada ayahnya Rabi'ah, annam ra'atan, bahwasanya seorang perempuan dengan molek. Ni hadis yang dihukumkan oleh Tirmizi kata hasan.
Tapi Hasan apa ni? Hasan Hasan hak yang cukup syarat. Tidaknya ada muttaham bil kazib dalam sanad tu, tidak ada sanad tu jadi syaz, dan sanad itu banyak riwayat mari daripada sahabat nu lagi. Annam ra'atan, bahwasanya orang perempuan min Bani Fazarah, daripada Bani Fazarah, satu kabilah, satu kumpulan daripada kumpulan orang Arab lah. Tazawwajat ala na'lain, dia reda dengan mah belanja dia na'lain, segu daripada selipar. Ya Allah, ya nak kahwin, ya kahwin daripada seorang yang masuk minta dia bawa emas belanja, apa nama? Segu daripada selipar. Nak lain. Masa Nabi dah ada lagi, Nabi dah ada, Nabi lah orang ada bercara lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tanya alaihi salatu wassalam, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain? Seorang perempuan sahabiah dia, tak nak cari dah, tapi dia nama apa tak nak cari lagu ni. Dia sahabat nenon, cerak tetap kata sahabat, sebab Nabi kecek dengan dia. Pas dia panggil Nabi mari cara, mana orang beriman, sahabat kan, sahabiah. Nabi tanya, araditi mung tu reda ke tak terhadap diri mung dan harta mung dengan dengan segu daripada apa nama selipar? Cukup tak banyak ni? Nabi tanya. Qalat, maka kata orang perempuan tadi, naam, ya sanggup, ya tak apa. Fa'ajaza, maka Nabi pun mengharuskan dimakan itu. Maka lepas daripada Imam Tirmizi riwayat hadis ni dalam sunan dia, Imam Tirmizi katakan, qala Tirmizi, maka berkatanya Imam Tirmizi rahimahullah taala, wal fil bab, dan di dalam bab ni. Apa makna fil bab? Makna di dalam urusan hak ni hadis ada riwayat maudhu' ni tajuk ni pia kata riwayat an Umar, daripada Sayyidina Umar, daripada Abi Hurairah, daripada Aisyah, daripada Abi Hadrah, apa nama? Abi Hadrad, seorang sahabat juga. Mak orang hak riwayat hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui empat orang ni. Maka Imam Tirmizi kata itu perkataan ulama riwayat katakan Asim ibni Abi Ubaidillah tadi itu, Asim hak kita dengar dalam sanad tadi itu dhaif. Asim tu dhaif. Asim tu kena dhaif. Pia kata ulama hak kata, kenapa? Li su'i hifzihi, kerana ingatan dia itu kurang. Tapi tak sampai ke dhaif. Dhaif hak mana? Dhaif yang telajak. Bukan makna kata hak sebut tadi Asim tu dhaif, mana dhaif sampai ke telajak tak? Dhaif khafif. Makna kata dia tak ingat 100%, ingat 80% tu je kurang sikit. Kurang bahasa Arab panggil dhaif juga. Tetapi dhaif tu bukan istilah hak no. Orang panggil dhaifun khaf. Haluh sikit. Cacat sikit-sikit tak apa, gitu tu. Kenapa dia kata dhaif? Li su'hifzihi, kerana ingatan dia tu kurang. Maka jadi lemah, dengan sebab ingatan kurang sikit tu jadi lemah. Lemah hak mana? Lemah hak rengi, bukan lemah hak teruk. Maka Imam Tirmizi kata ini hadis hasan. Apa? Kerana dia itu datang
daripada banyak wajah. Hatu maksud kata ayyurwa min ghairi wajhin. Hatu ialah dah tu. Dia datang banyak daripada wajah. Daripada jalannya Umar, jalan Abi Hurairah, jalan Aisyah, jalan Abi Hadrad Pak Weh. Daripada kalangan sahabat. Tak apa dah lah. Nampak tu tak? Sahabat Imam Tirmizi tu kata wa fil bab dia. Pada bab ni pia kata ayat hadis ni. Tu dia. Maka yang mari banyak dah jalan, maka Imam Tirmizi hukumkan hadis tu hadis hasan. Tu tak? Hadis tu apa panggil hadis hasan. Itu setengah daripadanya. Kemudian soalan yang terakhir pada perjumpaan kita malam ni, iaitu soalan 97. Ma darajatut Tirmizi fi tashih wa tahsin. Ulama tak darajat Imam Tirmizi ni dalam masalah dia menghukumkan hadis tu kata sahih dan menghukum kata hadis tu hasan, setara mana? Setara mana? Maka jawab oleh Syekh di sini, dia kata At-Tirmizi mutasahilun bitashih wa tahsin. Imam Tirmizi dia tu permudah sikit dalam masalah dia nak tashihkan hadis, mengata hadis tu sahih dan hadis tu hasan. Zahir daripada perkataan Syekh di sini ni, makna kata dia tu ambil pendapat bagi Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizan tentang hak Imam Zahabi hukum terhadap Imam Tirmizi. Tetapi pendapat hak Zahabi sebagaimana katanya guru kita, iaitu Syekh Ahmad Ma'bad sebagai Hayatul Kibar dan Ulama yang duk mengajar di dalam Azhar tentang masalah hadis, dan guru bagi guru kita iaitu Syekh Salman Ibn Nasir Alwan dan lain-lain lagi dah, dia kata itu bukan di atas itlaq, bukan makna semata-mata, tak. Bahkan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala bukan mudah dalam masalah nak menghukumkan hadis ataupun nak mengatakan hadis itu hasan. Bukan semata-mata mudah. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebut. Walaupun begitu, adalah tempat-tempat yang hak Zahabi kata kena dengan wajah dia. Tetapi kita nak pergi itlaq lagu tu, pergi pakai semua lagu tu, pergi pakai detail gitu, tak. Bukan lagu tu. Kenapa? Kerana katanya guru-guru kita dan ulama-ulama, kerana Imam Tirmizi ni apabila dia nak tashihkan hadis, dia tanya sa'altu Muhammadan. Dia tanya Bukhari, bukan dia kata seorang. Maka Bukhari orang kata mentakyidkan, menyokongkan itu pendapat hak dia. Bagaimana nak kata jadi mudah belaka? Tu situ. Dimakan itu juga hasan. Sebab tu kita jangan gaduh nak pergi itlaq kata Imam Tirmizi mutasahil seumpama hakim, seumpama lain daripada tu, umpama khatib, umpama biar lagi Ibn Hibban dan sebagainya. Itu bukan. Tirmizi bukan darajat tu. Itulah, Tirmizi bukan darajat tu. Tirmizi atas lagi. Sebab tu lagi itlaq kata Tirmizi mutasahilun bitashih wa tahsin, ini pendapat bukan di atas itlaq. Malah kita orang ngaji hadis terkadang kita sendiri gelicir masalah ni. Nah, jangan gaduh dalam masalah, kita kena apa yang kata detail melek masalah ni. Jangan kita gaduh nak itlaq gitu. Sebab apa? Hujah-hujah yang diberikan oleh ulama-ulama kata dia bukan mudah. Sebab dia bukan seorang diri dia. Dia tanya Bukhari, tanya dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama. Tu dia. Padahal Sunan Tirmizi, kalau kita kaji dengan cara sungguh, bagi orang hafal Sunan Tirmizi dan orang buat kaji, ada orang hafal di kalangan ulama-ulama kita, kawan-kawan kita, yang kita tanya khibrah dia. Khibrah ni maknanya ada perasupakan dia. Nah, perasupakan dia, khibrah dia ni, dia rakyat. Nah, pengalaman dia tu ya tak bukan Tirmizi kat darajat dia seumpama orang kata mutasahil mudah-mudah tu bukan. Tu tak? Tu dia. Maka fayambaghi an la yu'tamadu ala qawlih. Sebab bina di atas pendapat tadi tu, maka Syekh kata maka tak sayu gira bahawasanya kita tidak mengiktimad gantung di atas pendapat dia. Ni mana kata Syekh ni ya tasah ikut tu. Ya moyo ikut tu. Tetapi guru-guru kami hak yang lain lagi,
Dan Syekh sendiri tempat yang lain, pendapat yang kedua, dia pun moyo gi balik kata Tirmizi bukan orang yang mutasahil, orang yang mudah-mudah dalam masalah mentasahihkan hadis dan tahsinkan hadis dengan cara itlaq gitu, bukan. Nampak tu tak? Ha tu. Bal yuraja kullu hadis, bal yuraja'u kullu hadithin fih. Kena tilik tiap-tiap hadis padanya, wa yuhkam alaihi bima yastahiq, dan dihukum di atas hadis dengan apa yang mustahak. Hak kita kalau nak gigi ni pun tak ada gapo. Hak ni mana kata orang cuma dah lah. Kalau lah kita berasa kata kita ning sekadar kata kita nak pakai hak Tirmizi saja pun tak apa dah. Tetapi kalau orang nak detail lagi, dia nak akak darajat dia lagi, hak tak ada gapo. Ya kita tengok hukum hak ni, kita tengok atas dalam sahih ni ada ke tak. Banyak ke hadis hak Tirmizi wari di dalam sunan dia ni ada dalam sahih Bukhari dan Muslim dan hak lain-lain lagi. Nampak tu? Sekurang-kurangnya kita tengok alim ulama kita. Maka sekarang lah ni alhamdulillah kita boleh tengok takhrij Imam Tirmizi tadi itu, ulama-ulama kita tolong takhrij wari, hukum mari kita boleh tahu. Kata Imam Tirmizi itu dia muafaqah dengan ulama seorang tu dan seorang ni daripada tokoh-tokoh ulama hadis. Mudah-mudahan kita itu boleh ambilnya faedah daripada apa yang dikemukakan oleh para ulama kita dengan cara seluruhnya. Maka sekadar inilah dulu pada perjumpaan kita sekali ni, kita akan masuk ma makna qauli Tirmizi hasanun sahih. Kita dah dengar hadis Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis hasan lagi sahih. Apa maksud yang Imam Tirmizi kata umpama tu? InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang, kita akan kupaskan makna-makna dan pengertian-pengertian yang Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala bawa datang di dalam kitab-kitab dia, supaya kita faham dengan apa yang dimaksudkan oleh para ulama tulis mari kepada kita. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis pengajian kita yang mulia ni, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mesembuhkan sakit bagi saudara kita, iaitu Maulana Qamar kita di negara Malaysia. As'alullah Subhanahu wa ta'ala ayyashfiyahu syifaan la yughadiru saqamah. Sebagai orang yang suka kepada ilmu, sukakan kepada agama, sukakan kepada sebarnya ilmu-ilmu sebagai warasah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sekarang ada uzur, berhajatlah kita sebagai umat Islam berdoakan kepada beliau supaya beliau itu disembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara cepat. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ni dapat ganjaran apabila kita berdoa kepada saudara kita, nescaya malaikat itu amin, dan kita sendiri pun akan boleh ganjaran itu juga pada kita. Sebab itulah Abu Darda rahimahullahu ta'ala, dia tu sangat-sangat berdoa kepada saudara. Sampai ke Ummu Darda ni tanya dia, "Apakah wahai Abu Darda mu tak doa kepada dirimu?" kata. Lalu dia jawab kepada isteri, dia kata, "Mu tak tahu ke Rasulullah kata macam mana?" Sebagai hadis sahih ni, apabila kita berdoa kepada saudara kita, nescaya malaikat itu kata amin, kama dia kata walaka bimithlih. Malaikat tolong amin doa kita. Maka kita ambillah fursah peluang ni. Ambil fursah peluang ni supaya kita itu cepat pakat capur-capur tangan untuk kita nak membelakan orang yang mempertahankan agama, suka pada agama, widya tu klik sihat semula, untuk sama-sama kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Sekadar inilah sahaja dulu pada perjumpaan kita malam ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.